buku ini bukanlah sebuah buku yang baru. Bahkan ia adalah versi baru daripada buku yang telah lama diterbitkan. Dalam versi baru ini, saya telah menambah 1-2 artikel yang lain dan juga mengemaskini peristiwa-peristiwa atau hal-hal yang berkaitan dengan soal-soal perhubungan kaum di Malaysia. Dengan berbuat demikian, saya rasa buku ini adalah relevan. Ada sebab saya menerbitkan semula buku ini. Pertamanya ialah kerana buku ini setelah yang asal telah habis dijual. Keduanya, Saudara Chong datang kepada saya, dia kata, mengapa tidak update buku ini? Saya tangguh, dan akhirnya saya tak update dan dia kata dia sanggup terbitkan. Dan saya didorongkan untuk mempercepatkan buku ini ialah kerana saya menganggap bahawa perkara atau tema yang dibincangkan adalah sangat-sangat relevan, terutama sekali dalam keadaan hari ini. Kita tahu masyarakat di Malaysia ini adalah masyarakat perbilangan kaum. Kita tahu inilah salah satu daripada perkara buruk yang ditinggalkan oleh penjajahan, iaitu menimbulkan masyarakat seperti ini. Kita tahu juga hubungan antara kaum dalam negara ini ada kalanya berbentuk harmoni dan ada kalanya berbentuk konflik. Tetapi walau macam mana pun konfliknya, kita dapati tidaklah ia merebak dengan besar-besaran. Bahkan biasanya ia berlaku dalam kawasan yang terbatas dan juga waktu yang terbatas. Umpamanya lepas Perang Dunia telah berlaku di beberapa tempat, terutama sekali di Batu Pahat. Beberapa sengketa di antara kaum. Kita tahu juga di Batu Pahat umpamanya ada seorang yang bergelar Panglima Saleh. Waktu itu dia dianggap sebagai kebal. Dia mempunyai pengikut-pengikutnya yang berselempang merah. Dan beliau serta pengikutnya telah berarak sampai ke Sungai Batu Pahat. Dia nak menyeberang Sungai Batu Pahat. Tujuannya nak membunuh kaum yang lain daripada Melayu yang berada di Batu Pahat. Dan saya masa itu ingat peristiwa itu. Dan yang menyelamatkan keadaan waktu itu ialah Datuk On Jaafar, pada masa itu selaku pegawai daerah Batu Pahat, telah berjumpa dengan Panglima Saleh dan meminta supaya beliau tidak menyeberang Sungai Batu Pahat, dan beliau tidak jadi menyeberang. Dan sehingga sekarang kita tak tahu apakah yang membuat Panglima Saleh berundur, tak tahu apakah yang dibincangkan oleh Datuk On dengannya, dan tak tahu bagaimana Datuk On mujuk kepada Panglima Saleh. Tapi walau macam mana pun, peristiwa berdarah telah dapat dielak. Dalam masa lepas Jepun seperti di Batu Pahat ni, memang banyak perkara pertempuran seperti ini berlaku di Pahang dan juga di Negeri Sembilan dan sebagainya. Walaupun ada pertempuran itu, kita dapati bahawa ada beberapa orang pemimpin nasionalis waktu itu yang berusaha kuat pergi ke kampung-kampung yang berkenaan, cuba menyelesaikan masalah. Beberapa tahun lalu saya telah pergi ke Cambridge sebagai profesor pelawat, dan salah satu rancangan saya masa di situ ialah untuk mengkaji soal perhubungan kaum ini. Dan saya melihat rekod-rekod dalam perpustakaan dan sebagainya dari record office
mengenai hal ini. Dan dalam rekod itu disebutkan nama-nama orang yang telah pergi berjumpa dengan masyarakat Melayu dan masyarakat Cina dan sebagainya untuk mengamankan keadaan. Dan antara orang yang selalu disebut dalam rekod itu ialah pertama Burhanuddin Helmi, kedua Mustamam, ketiga Pak Sako, dan keempat Abdullah Sidi. Mereka lah sebenarnya yang dapat mengamankan keadaan. Kemudian dalam tahun 69 berlaku juga misalnya peristiwa berdarah di antara Melayu dengan bukan Melayu, Cina terutama sekali. Tetapi di sini kita lihat seperti yang saya katakan tadi, peristiwa itu adalah terbatas. Terbatas pada waktu yang pendek. Terbatas pada kawasan hanya Kuala Lumpur. Tapi pun walau terbatas, sudah cukup untuk digunakan oleh pemerintah waktu itu mengisytiharkan darurat. Dengan darurat itu Parlimen telah dibubar, NOC telah diangkat, Tengku telah gugur, Tun Razak jadi pengarah NOC, operasi dan kemudian dia jadi Perdana Menteri. Dan saya lihat salah satu tujuannya waktu itu ialah untuk menyelamatkan pemerintahan waktu itu daripada jatuh di Selangor dan juga di Perak. Sebab di Selangor keputusan pilihan raya sama banyak di antara perikatan waktu itu dengan pembangkang. Dan pihak perikatan cuba nak mendapatkan Dr. Tan Chee Koon masuk kerajaan. Tan Chee Koon tak mau. Dan sehari sebelum 13 Mei telah berhimpun satu kumpulan yang besar di rumah Menteri Besar Selangor. Kebetulan waktu itu saya singgah ke rumah kawan di Kampung Baru, bertentangan dengan pejabat, dengan rumah rasmi Menteri Besar. Dan saya telah lihat apa berlaku. Dari situlah tercetusnya mulanya 13 Mei. Tapi walau macam mana pun, syukur 13 Mei tidak merebak besar hingga ke seluruh negara. Sekarang ini saya merasa bimbang. Saya merasa bimbang oleh kerana saya lihat suasana hubungan kaum memperlihatkan keadaan yang tidak sihat, yang lebih tegang. Bermacam-macam isu timbul. Isu-isu yang membuatkan lebih tegang lagi hubungan di antara Melayu dan bukan Melayu, terutama sekali orang Cina. Dan walaupun nampak keadaan aman, tapi jangan sangka bahawa tak ada buaya di bawah sungai yang tidak bergelora. Dan saya mengharap bahawa buaya itu tidak mengganas. Tapi adalah sangat bahaya kalau ia mengganas. Walaupun suasana tidak begitu baik, kita dapati bahawa hubungan yang tegang adalah dapat dikawal dan terbatas kebanyakannya kepada kata-kata, pandangan-pandangan yang disuarakan. Belum lagi tanda dan syarat perkara ini terlaku. Belum lagi ada tanda bahawa akan tercetus suatu pergaduhan berbentuk perkauman. Saya yakin, walaupun saya lihat keadaan yang kurang sihat, saya yakin bahawa selain daripada suasana yang buruk itu, ada pula faktor yang positif. Faktor yang positif yang boleh menahan daripada berlakunya pencetusan kaum di negara berbangsa ini. Waktu ini bukanlah waktu seperti tahun 69. Sekarang ini orang lebih faham
dua perkara. Satu, kalau tercetus tumpah darah, yang ruginya adalah rakyat sendiri. Dan keduanya, di kalangan rakyat sendiri sudah ada keberanian untuk bercakap dan bertindak dengan cara yang melampaui batas perkauman. Namun demikian, suasana yang buruk adalah timbul kerana ada beberapa pihak yang cuba menimbulkan masalah. Ada kaitannya dengan parti politik dan pertubuhan-pertubuhan yang ada kaitan dengan parti politik yang terus menggunakan soal kaum dan agama untuk mempertahankan kedudukan mereka sebagai pemerintah. Ada juga pula media yang membesarkan usaha-usaha dan tindakan-tindakan yang dijalankan oleh mereka yang hendak mencetuskan keadaan yang buruk supaya dapat terus memerintah itu. Dan media ini dan pertubuhan yang saya sebut tadi ada kaitannya dengan parti-parti politik yang memerintah. Jadi kita lihat bahawa sebenarnya politik merupakan satu faktor atau satu perkara yang berbahaya, yang boleh dijadikan berbahaya untuk menimbulkan masalah. Dan politik yang berbahaya itu adalah politik yang berbentuk perkauman yang sengaja cuba mengapi-apikan api perkauman. Dan oleh kerana itu, saya percaya bahawa sekarang ini tidak harus ada parti politik yang berbentuk perkauman. Tidak harus ada parti politik yang hanya terdiri daripada satu kaum yang membela hanya satu kaum. Seharusnya parti politik hendaklah pelbagai kaum dari segi keanggotaan dan dasar. Kalau kita percaya benar-benar akan satu Malaysia, maka itulah yang harus kita lakukan. Kalau kita tidak berani melakukan itu, berartinya slogan kita hanya slogan kosong yang tidak mempunyai apa-apa arti. Saudara-saudara sekalian, kalau kita lihat sekarang ini, masalahnya bukan saja masalah di antara Melayu dengan bukan Melayu. Masalahnya juga masalah antara Kristian dengan Muslim. Bahkan di antara Melayu dengan Melayu. Jadi masalah harmoni dan konflik di negara ini adalah suatu yang konflik, satu yang kompleks. Tetapi kita dapati bahawa yang paling mencabar sekali ialah masalah yang saya katakan berbentuk perkawanan tadi. Dan masalah inilah yang membuat saya berfikir bahawa buku seperti ini adalah sangat relevan. Cuma yang saya kesal sedikit ialah bahawa buku ini sebenarnya mengandungi makalah-makalah atau artikel-artikel yang telah saya tulis dalam masa yang berlainan, waktu yang berlainan, membincangkan masalah-masalah dan peristiwa-peristiwa yang berlainan. Ia tidak up to date. Saya cuba update, saya cuba kemas kini, tapi sekarang ini sebenarnya perlu dibuat suatu kajian yang menyeluruh, yang mendalam tentang soal hubungan kaum, yang boleh dijadikan asas dan panduan bagi membuat polisi dan mengambil tindakan supaya tidak berlakunya ketegangan dalam hubungan kaum. Dalam buku ini cuma ada satu saja chapter, iaitu satu bab permulaan yang membicarakan keadaan-keadaan yang mutakhir. Tetapi seperti yang saya katakan tadi, ia tidak memuaskan. Kajian yang menyeluruh dan mendalam yang boleh menjadi panduan kepada dasar masih diperlukan. Dan saya berharap bahawa di antara kita akan ada nanti pengkaji-pengkaji dan sekolah-sekolah yang dapat melakukan itu. Jadi itu saja sebagai kata pengantar saya, dan saya ucapkan sekali lagi terima kasih kepada semua kerana hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.